Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan antara Manchester United versus Bayern, yang mana Bayern menang 4-3 dalam saingan first match untuk group stage UCL. Untuk game ni bagi saya, walaupun goal score tu menunjukkan satu jumlah yang banyak, iaitu 7, tapi obviously lah, siapa tengok game ni memang tahulah yang memang Bayern yang control the game, Bayern yang bermain dengan bagus. And untuk pasukan Manchester United, boleh dikatakan agak kritikal sebenarnya tu, utamanya di bahagian midfield dan juga di bahagian strike force, di bahagian kanan. Kanan lah yang paling utama, dan juga yang paling ketara daripada segi defensive structure apabila kena serang. Jadi benda tu antara permasalahan yang utama untuk pasukan MU lah. Walaupun ada Martinez, tapi Martinez masih lagi belum dapat the best partner. Walaupun ada Onana still lagi boleh buat blunders yang boleh dikatakan agak mengecewakan untuk gol daripada Sané tu. And obviously banyak benda yang MU perlu perbaiki, dan kalau kita tengok pemain-pemain daripada segi kualiti individu, memang Bayern adalah pasukan yang ada kualiti individu yang bagus lah. Terutamanya macam Jamal Musiala, pemain nombor 10 yang sangat dinamik, macam tu lah nak jadi playmaker. And kalau kita tengok winger kanan dengan winger kiri Bayern, ada Gnabry, ada Sané. Dua-dua player ni bagus daripada segi elite winger. Memang nak compare dengan Rashford dengan Pellistri, memang berbeza jauh lah. And Harry Kane dengan Hojlund, memang kita boleh nampak lah bagaimana impak Harry Kane dengan Hojlund di dalam game. Kane lebih banyak untuk create space, lebih banyak buka ruang dan sebagainya untuk pemain winger pasukan Bayern masuk ke dalam lah. Dan kalau kita lihat daripada segi fullback, Laimer dengan Alphonso Davies, kalau nak compare dengan Dalot dengan juga Reguilon, boleh saya katakan Reguilon bagus lah, tapi untuk Dalot kurang. Tapi kalau kita nak compare between Davies dengan Laimer punya gameplay, memang berbeza lah. Kita boleh tengok macam mana fullback, right back dengan left back Bayern, bagaimana mereka bagi support daripada bahagian bawah, bagaimana mereka naik untuk cover up, membentuk combination play, buat overlap macam mana. Macam itulah cara yang sebenarnya fullback kena main kan, bagaimana mereka bertahan. Cumanya untuk game ni, kalau kita lihat untuk defensive structure pasukan Bayern, mereka agak kurang sikit. Mereka ada kelemahan di bahagian defense, walaupun nampak solid, tetapi daripada segi gol yang MU score daripada Casemiro, Hojlund, memang nampak yang defense department pasukan Bayern memang perlu diperbaiki sikit. Bahkan goalkeeper dia pun kena perbaiki. Orage tu boleh dikatakan tidaklah beraksi dengan baik. Bahkan ball distribution dia pun kurang bagus, dia punya passing range pun kurang bagus, dan dia punya aksi penyelamatan pun kurang bagus. Dia save bola Eriksen satu tu je, tapi yang selebihnya dia tak save dah. Jadi inilah yang kita akan bincangkan dalam video kali ni. So untuk ulasan kali ini, saya akan mulakan dengan Bayern lah. Apakah perkara positif yang kita boleh belajar daripada Bayern Munich? Okey, perkara pertama yang kita boleh belajar pada Bayern Munich, kalau kita tengok mereka punya attacking structure ataupun dalam fasa build-up mereka akan letak Upamecano dan juga Kim Min-jae sebagai dua center back. Dan di hadapan mereka sebenarnya kalau dalam atas-atas mereka bermain dengan dua pivot, iaitu Kimmich dan juga Goretzka. Tetapi sebenarnya di dalam padang, in the field, ada perubahan yang mana lebih kepada Kimmich sahaja yang bertindak as a pivot, iaitu pemain nombor 6 untuk kontrol di bahagian tengah, dan juga membantu Kim Min-jae dan juga Upamecano dalam ball progression dan juga fasa build up. Dan benda ni telah push untuk Goretzka untuk naik lebih tinggi untuk cover up di bahagian half space, sama ada di bahagian kanan ataupun bahagian kiri lah. Dan dalam masa yang sama, mereka akan membebaskan Jamal Musiala untuk bergerak lebih bebas di bahagian tengah untuk link up dengan bahagian attacking. Dan kalau kita lihat di sisi kanan, Laimer dan juga Leroy Sané, apa yang kita boleh nampak perbezaan dia adalah Sané akan lebih banyak untuk cover up bahagian wide area, dan Laimer akan lebih banyak memberi supporting play kepada Sané daripada kawasan bawah ataupun daripada jarak yang bawah. So Laimer dia tak terlalu ofensif sangat berbanding di bahagian kiri. Kalau kita tengok di bahagian kiri, apa yang dilakukan oleh Bayern daripada segi pemilihan antara Gnabry dan juga Alphonso Davies adalah kedua-dua player ni saling melengkapi antara satu sama lain dan membentuk combination play yang sangat bagus lah, yang mana Alphonso Davies lebih suka untuk buat overlap di bahagian kiri, cover up bahagian wide area. Sekiranya Gnabry inverted ataupun cut in masuk ke half space, ataupun Alphonso Davies akan inverted masuk ke bahagian tengah, dan Gnabry yang akan cover up di bahagian wide area. So benda ni lah yang memberikan kelebihan kepada Bayern daripada fasa menyerang. Jadi mereka ada numbers of player
Arteta yang sentiasa memberi support kepada pemain-pemain di bahagian winger terutamanya untuk mereka menggerakkan serangan dan juga membentuk combination play yang bagus. Jadi benda ni sangat efektif. Jadi di bahagian tengah mereka juga ada numbers of player yang banyak. Contohnya macam Jamal Musiala dan juga Goretzka yang sentiasa bermain di hadapan untuk berhampiran dengan Kane ataupun untuk involve dan meletakkan diri di dalam kawasan di box. So benda tu memang sangat positif untuk pasukan Bayern. Jadi kalau kita lihat gol kedua Bayern, kita tengok gol kedua Bayern yang terhasil melalui gerakan yang sangat menarik kepada Gnabry. Bagaimana Bayern memulakan gerakan di bahagian kiri dengan pergerakan daripada Jamal Musiala yang exploit di kawasan half space. Dia bawa bola, dia kelentong Casemiro, dia bawa masuk sampai kotak penalti, dia buat cutback kepada Gnabry, Gnabry score that goal. So benda tu positif. Dan kalau kita lihat gol yang pertama pun combination play, bagaimana Leroy Sané beat Reguilon dan juga Rashford sebelum dia buka game, buka masuk Kain masuk ke dalam dan bentuk 1-2, lepas tu kena set up balik, dia shoot blunders daripada Onana. Dan kalau kita lihat gol yang keempat pun, bagaimana Kimmich melakukan hantaran daripada kawasan tengah untuk meletakkan bola di belakang pertahanan MU untuk mencari Christian Tel untuk menjaringkan gol. So benda tu positif. Boleh dikatakan mereka dah dynamic dan mereka sangat seimbang di bahagian tengah dan juga bahagian winger untuk mereka exploit kawasan pertahanan MU dengan sangat bagus lah. Jadi itu adalah corak yang dimainkan oleh pasukan Bayern. Dan dalam masa yang sama, Bayern juga dipenuhi dengan pemain-pemain yang berkualiti. Kalau kita lihat macam Jamal Musiala untuk game ni, dia punya individual play, ball control, memang dia adalah dynamic, punya number 10 yang mampu untuk mengucang-ngacirkan bahagian tengah dan juga pertahanan lawan. Bahkan Casemiro pun tak boleh nak jaga dia game ni. Walaupun Casemiro main di MF, tetapi Casemiro tak boleh buat tugas bertahan dengan baik. So memang sukar lah apabila ada typical player macam Musiala dan ada player tua macam Casemiro, memang sukar untuk membantu defensif lah. Benda tu memang kita boleh nampak untuk pasukan Bayern. Dan Bayern pula ada elite winger. Bagaimana winger mereka ada kelebihan daripada segi pace, ball control, dan dalam pada masa yang sama mereka ada bantuan daripada fullback mereka yang buat overlap ataupun memberi supporting daripada deep kawasan bawah. So benda tu bagus. Dan di bahagian tengah mereka boleh untuk seimbang sebab mereka ada dua pivot. Salah satu Kimmich yang akan lebih untuk defensif dan juga bertindak sebagai number 6, dan Goretzka yang dibebaskan untuk membantu lebih kepada bahagian kanan di bahagian right half space. Dan mereka ada Kim Min-jae dan juga Upamecano yang boleh beraksi sebagai ball playing defender yang boleh bawa bola sampai ke kawasan lawan. Kim Min-jae semalam naik bawa sampai ke kawasan tengah MU, passing kepada Gnabry. And MU ada buat macam tu, ada lah Martinez gelecek 2-3 orang kan, tu sekali je lah, tapi Kim Min-jae buat banyak kali kan. So beza dekat situ. Jadi benda tu yang Bayern ada dari segi kekuatan. Bahkan pertukaran player pun bawa masuk Choupo-Moting, Choupo-Moting dan Christian Tel, pemain muda, boleh buat something yang lebih bagus kepada bahagian hadapan pasukan Bayern. Cumanya Bayern ni lemah daripada segi goalkeeper. Kalau kita lihat daripada segi defense transition, memang Bayern agak lemah lah. Bagaimana mereka boleh dikatakan defensive structure mereka senang dibolosi daripada segi gerakan di kawasan sentral. Kim Min-jae dan Upamecano tak mampu nak beraksi dengan lebih agresif. Kedua-dua player ni walaupun ada body yang bagus, fizikal yang bagus, tetapi daripada segi keagresifan, daripada segi untuk challenge dengan bermain lebih kasar, mereka agak kurang. So sebab itulah Casemiro, even dia adalah player yang teruk dalam 90 minit, tapi still can score 2 gol dalam perlawanan ni. Itulah bola sepak, main 90 minit tak bagus tapi boleh score 2 gol. Try bayangkan. Dan goalkeeper dia pun kurang bagus daripada segi shot stopper dan juga ball distribution. Kalau kita lihat berapa hantaran daripada Uris, boleh dikatakan miss lah, banyak out, banyak tak sampai dan sebagainya. Jadi overall sebenarnya sekarang semalam attacking, strike force dan midfield pasukan Bayern adalah lebih dominance dan lebih praktikal lah berbanding pasukan MU. Kita masuk kepada MU. MU sebenarnya semalam mereka bermain dengan boleh saya katakan bagus juga, tapi tidaklah terlalu bagus. Apa kelemahan MU yang paling ketara? Kelemahan MU yang paling ketara adalah daripada segi defensive structure. Yang mana defensive structure ni kalau kita lihat, MU adalah tertumpu lebih kepada man oriented ataupun lebih kepada pergerakan orang yang pegang bola. Jadi MU punya defense akan follow up dengan player-player yang pegang bola, sehingga mereka ni buat kesilapan yang sama. Kalau kita lihat gol yang dijaringkan, gol kedua dan gol keempat yang dijaringkan oleh Bayern
again adalah benda yang sama, repeating ataupun repetition, pengulangan berlaku seperti mana game lawan dengan Arsenal dan seperti mana game lawan dengan Brighton, iaitu mereka terlepas dan juga defensive awareness mereka kurang daripada mereka untuk sedar bagaimana pemain lawan yang tak pegang bola membuat off ball movement untuk exploit ruang kosong dan meletakkan diri di tempat yang kosong untuk receive the ball. Jadi benda ni yang MU kurang di bahagian defensive structure. Jadi benda tersebutlah yang memberi kelebihan untuk Bayern skor untuk gol kedua dan juga gol yang keempat, sebabkan defensive structure MU tidak terlalu aware dengan pergerakan tanpa bola pemain pihak lawan. Dan dalam pada masa yang sama, kita punya fullback boleh dikatakan daripada segi defensif agak lemah, yang mana Dalot dan juga Reguilon untuk game ni berapa kali mereka kena exploit dengan winger seperti Rashford dengan winger seperti Sané dan juga Gnabry dan juga Coman di second half, jadi dan juga first half. So benda ni yang ketara lah daripada segi defensive structure. Back four kita memang tak boleh nak buat something, dan disebabkan itulah kalau kita lihat, kalau MU dapat bola dekat Onana lebih suka untuk distribute kepada long ball. Sebab apa? Sebab dia nak cuba try ada connection dengan pemain-pemain yang buat larian into the empty space yang di kawasan lawan untuk dia letakkan bola kat tempat tersebut untuk cari striker lah. Tetapi untuk dia bina ataupun involve dengan pergerakan daripada centre back kurang, sebab Martinez dengan Lindelof, Martinez ada kelebihan untuk bermain sebagai ball playing defender, untuk bergerak lebih atas, tapi Lindelof tak boleh nak buat benda tu. So the partner daripada Martinez itu sendiri tak membantu kepada pergerakan daripada Onana. Even Onana buat blunders pun, overall game dia banyak juga save, tapi bagi saya save yang dia selamatkan tu tidaklah terlalu berbahaya, tetapi tidak menafikan yang dia boleh save percubaan daripada Choupo-Moting tu pun bagus lah kan. Tetapi overall Onana kena ada seorang centre back yang boleh untuk create dengan dia daripada ball progression di bawah. Kalau tak, memang kita akan nampak banyak distribution ball daripada Onana lebih kepada hantaran-hantaran jauh je lah kan. Yang tu yang agak menyedihkan lah. Dan untuk bahagian tengah, kalau kita lihat Eriksen, awal itu bagus lah, tapi lepas tu memang kita nampak tak boleh nak buat apa. Casemiro nak defensif pun tak boleh kan, banyak kena cover tempat Eriksen, tetapi dalam masa yang sama dia cover tempat Eriksen pun dia tak apa nak bagus kan. Lebih baik dia letak dekat nombor 8 lah, sebab dia boleh untuk crash the box lebih bagus, dia boleh masuk ke dalam kotak penalti dengan lebih bagus. Tapi tu sebab dia boleh score 2 gol a few minutes lah kan, sebab dia ada dalam kotak penalti, dia lebih efektif. Tapi daripada segi defending memang tak bagus lah. Tu sebab kita perlukan Amrabat kena ada. Tapi kalau ada Amrabat pun gameplay macam tu juga memang susah. Untuk Pellistri, bagi saya Pellistri game ni memang dia tak dapat banyak touches, dia tak pegang bola, dia isolated gila, dia tak hidup sangat. Untuk Højlund, dia perlukan banyak lagi orang swap bola kat dia kan. Bruno kena banyak swap bola kat dia. Ni Bruno asyik nak try link up dengan Rashford je, nak buka Rashford. Jenuh mat budak tu Rashford dengan Reguilon di bahagian kiri, mereka punya combination play bagus, saya tak tipu, bagus daripada segi attacking structure. Tetapi daripada segi defensively mereka senang kena bully dengan Sané. So benda tu agak mengecewakan lah. Tetapi Rashford, kalau kita bagi long ball kat dia, dia nak kena fight dengan Upamecano memang senang dia baca game dia punya sliding tackle, dia punya reading game, dia block Rashford tak boleh nak buat apa. So benda tu agak mengecewakan lah. Bruno pun sama mengecewakan game ni. So overall MU memang tim yang banyak kena fix lah, kena fix banyak. Boleh katakan defensive structure mereka kurang, lepas tu attacking structure Reguilon dengan Rashford bagus, tapi midfield tak apa nak hidup. Jadi banyak benda agak mereka kena fix lah. Bagaimana mereka nak utilize the potential of Højlund, bagaimana mereka nak gunakan Rashford, bagaimana mereka nak gunakan Bruno, dan bagaimana mereka nak gunakan Onana as a good distribution goalkeeper. Benda tu yang perlu mereka seimbangkan. Mereka perlu stabilkan tim, chemistry perlukan ada lagi keserasian tu. Jadi, kalau tak memang susah lah. Kita tengok lah kalau Mau dengan Amrabat masuk boleh fit ke tak masalah MU, kita tunggu nanti. Okay, Assalamualaikum.